Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini sama-sama kita di dalam anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita menunaikan fardu salah al-fajr dengan cara berjamaah di masjid. Ini adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang sabit daripada baginda, man shalla bardaini dakhala al-jannah. Sesiapa yang senantiasa jaga terutamanya waktu subuh dan asar, nescaya Allah Ta'ala akan beri keizinan kepada dia boleh masuknya di dalam syurga di hari akhirat nanti. Ini bukan mudah perkara-perkara yang kita terkadang tak terasa di dalam hati untuk nak jagakan perkara-perkara tersebut. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini sama-sama kita di dalam kuliah as-subh untuk kita sama-sama mentadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Setelah daripada amba boleh berjumpa dengan saudara di sini dua kali, iaitu kali ini kali yang ketiga lah. Semalam kita cakap tentang alamat-alamat, tanda-tandaan ahli sunnati wal jamaah yang berdasar di atas jalannya yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi ni saya nak menginginkan beri sedikit daripada perkara yang kita kena duk mengingati diri saya terutama dan sekalian ikhwah dan akhwat di sini, supaya kita boleh menujukan kepada kejayaan bersama-sama dunia maupun di akhirat nanti.
saya ambil sedikit daripada maudhu' yang Allah Subhanahu wa taala cakap di dalam Al-Quranul Karim supaya kita boleh tadabbur dan dengar dan bagaimana kita nak meletakkan diri kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, orang yang cari-cari akan kemerdaan Allah Jalla Jalaluh, iaitu orang Islam ni adalah perniaga bagi al-akhirah. Ini adalah matlamat yang sebenar yang kita setiap orang kena muhasabah dan kena cara kira dengan diri kita masing-masing. Allahu Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh telah menerangkan perkara ini di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surah Fatir ayat yang ke-29 hingga ke seterusnya. Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladhi awhayna ilayka minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Kemudian insya-Allah kita akan meneruskan pula apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kemukakan kepada kita. Pentingnya kita sebagai manusia boleh dengarnya isi kandungan Al-Quran dan ayat Al-Quran sendiri supaya kita boleh tupai naungi dan cahaya yang Allah Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, kerana kita itu sebagai manusia tak lain tak bukan di dalam kegelapan jahiliyah, di dalam kegelapan kejahilan, di dalam kegelapan taghut, di dalam kegelapan rangkaan, di dalam gelapan segala-gala perkara. Tetapi datangnya kitabullah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita sama-sama bergantung kepada cahayanya supaya kita boleh keluar daripada perkara-perkara tersebut menunjukkan kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas qad ja'akum nurum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Qad ja'akum burhanum min rabbikum. Wahai manusia, datang dah kepada kamu keterangan daripada Tuhan kamu. Keterangan ni makna kata penjelasan daripada Allah Jalla Jalaluh sebagai hujah di atas kita masing-masing sebagai manusia, supaya kita tadi itu lihat dan tadabbur kepada isi kandungan Al-Quranul Karim, dan datangnya cahaya, keterangan dan cahaya. Gaponya keterangan dan cahaya tak lain tak bukan yakni kitabullahi azza wa jalla. Dan tu hewat turun sungguh cahaya daripada Allah Ta'ala kepada kita supaya nak memimpinkan kita kepada jalanan yang lurus. Allah Ta'ala mengkhabarkan terhadap hamba dia yang beriman. Orang yang beriman ini, terkadang kita senantiasa dah dengar sama orang beriman. Kalimah iman di sisi ahli sunnati wal jamaah bukan sekadar tasdik di dalam hati, bukan sekadar membenarkan di dalam hati sahaja. Bahkan iman di dalam pengertian ahli sunnati wal jamaah, dia ada 5 ta'rifat, 5 penerangan di sisi kita, sebagaimana yang diijma'kan di atasnya oleh para ulama salafis salih. Al-iman indana ada at-tasdiqu bil janan, kita benarkan dengan hati kita. Al-qawlu bil lisan, dan kita tutur dengan lidah kita. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan kita beramal dengan anggota kita. Yazidu bi ta'atir rahman
dia bertambah apabila kita mentaati akan Allah, wa yanqusu bil asyan, wa yanqusu bil isyan, dan dia tadi itu boleh kurang dengan sebab kesalahan yang kita berlaku, dengan maksiat yang kita berlaku daripada perbuatan kita. Itu makna orang-orang yang beriman. Lalu Allah Ta'ala khabar tentang hamba dia. Tuhan menamakan kita ni hamba supaya nak memuliakan kita, supaya nak mengangkatkan darajat kita. Hamba kepada mana-mana pihak adalah lemah, adalah kira kata perkara yang tidak ada kebaikan. Tetapi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu hamba yang mulia, hamba yang ada pangkat di sisinya dan sesama manusia. Tuhan khabar tentang orang hamba dia yang beriman, mereka ini yatluna kitab, mereka yang senantiasa baca. Kalimah tilawah ni sebagaimana kita duk royak, ulama kita duk royak tilawah ni, Tuhan galik ke guna di dalam Quran dengan perkataan tilawah. Tilawatul Quran, tilawatul Quran, ikutlah. Tuhan tak guna, kurang mana nak guna yaqra'ul Quran. Kenapa? Kerana kalimah tilawah, tala yatlu tilawah dengan qara'a yaqra'u qira'ah, dia ada perbezaan di dalam tata bahasa Arab. Kerana tilawah ni, yakni kita baca dengan lidah sungguh, tetapi senantiasa hati tadi itu sedang bertadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim dengan hati yang safi, bersih, akal fikiran yang cermelang untuk carinya kebenaran. Itu mana tilawah. Adapun qara'a yaqra'u qira'ah, terkadang gerak semua lidah kita, tetapi sekadar kita baca dengan lidah, tak masuk di dalam hati, tak masuknya di dalam akal fikiran, dan tak berjumpa dengan kebenaran. Dengan sebab itu, mauqif ahli sunnati wal jamaah terhadap Al-Quran, kita nak baca dengan tilawah. Khawarij di dalam Islam ni yang berlaku, yang timur muncul pada tahun 36 Hijrah, dia ni sekadar baca Quran, baca dengan bibir mulut dia, akan tetapi tak termasuk perkara itu di dalam hati dia, dalam akal fikiran dia, dan dia tak berjumpa sama sekali dengan kebenaran. Dengan sebab itu, baca Al-Quran sama-sama baca, tetapi hak ni baca dengan tilawah, hak ni baca dengan qiraah. Dua pembezaan yang jauh di antara langit dan bumi. Dengan sebab itu kita kena belajar wujadi kena. Kalau gitu Tuhan kata innal ladina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka, siapakah mereka di sini? Ai alladzina saddaqu bil Quran. Mereka yang membenarkan dengan Al-Quran. Benar dengan hati, benar dengan akuan lidah dia, benar dengan anggota dia. Ini makna kata mereka yang Allah Ta'ala hendak di dalam Al-Quran di situ. Sifat dia yatluna kitaballah. Tuhan datangkan dengan fi'lul mudhari' yang tufidud dawam, supaya nak royak kata Quran ni kita kena baca semua. Bahasa Melayu kita ni ya tak gagah dalam arti kata tak besar, tak luas, tak terkaya seumpama bahasa Arab. Kita tala yatlu tilawah, baca juga. Qara'a yaqra'u qira'ah, terjemah baca juga. Tetapi definisi ataupun ta'rif di antara tilawah dengan qira'ah, ya ada beza dalam bahasa Arab. Berhajat kepada kita tu kena beri penjelasan dan huraian. Adapun cara terjemah, cara percakapan, baca. Dengan sebab itulah penerangan, penjelasan daripada alim ulama kita itu berhajat sangat-sangat kepada hidupan kita sebagai orang Muslim harian ni, berhajat sangat-sangat. Mereka itu baca akan kitab Allah Ta'ala, kemudian beriman dengannya. Nak lagi, bukan baca sahaja, bahkan nak beriman dengannya. Hak tu sebagai kemaca. Kerana orang bukan Islam terkadang mana baca Quran.
Saya sendiri pernah lihat orang-orang Nasara di negeri luar-luar negara pandai baca Quran. Dia baca Quran seperti kita baca tu juga. Dia mengaji, dia belajar. Hari ni mudah nak mengaji Quran. Ada orang mengajar dalam YouTube, dalam mana-mana. Boleh kita nak ikuti. Mereka itu baca Quran. Tapi baca saja. Tak ada baca dengan iman. Tak ada baca dengan tasdik, membenarkan akan Al-Quran. Maka baca umpama tu memanglah tak dapat hidayah apa-apa pun. Sebab perbuatan kita, dia tak boleh sama sekali hendak nak membalikkan diri dia, mengangkatkan diri dia daripada kekufuran kepada iman, melainkan diri dia sendiri kena mau kepada perkara-perkara yang tersebut. Kemudian dia beramal dengan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Kena beramal. Amal gaparatik Tuhan kata di sini, wa aqamus salah. Suruh kita mendirikan semaya. Semaya ni kalau kita kecek mudah-mudah sebagai talian as-silah bainana wa bainallah. Perhubungan di antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dengan sebab itu ahli tafsir menegaskan tidak ada agama, tidak ada perhubungan kita sebagai hamba dengan Allah bagi mereka yang tak semaya. Semaya ni makna satu perkara, perbuatan yang tertentu ada di dalam itu, bacaan dan perbuatan yang tertentu. Mula dengan takbir, sudah dengan salam. Itu tu makna pengertian hak syarak. Tetapi semaya ni hak penting sekali. Dia bukan boleh kita kerja pada waktu yang kita itu suka. Dia ada waktu yang tahdid. Tak boleh sama sekali kita nak pergi semaya luar waktu, tak boleh. Ini perkara yang kita kena sedar. Kerana semaya yang ada waktu dia. Qala subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semaya itu adalah waktu yang tertentu bagi orang-orang yang beriman. Dengan sebab itu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, sebagaimana ada dalam hadis ashabis sunan, apakah amalan yang baik ya Rasulullah? Nabi kata as-salah ala awqatiha, semaya di atas waktunya. Ala awqatiha, mari hadis yang lain mana ala awwaliha, di atas awal waktu. Apabila masuk waktu, maka semayalah seorang itu di dalam waktu dan di awal waktu, terutama orang lelaki. Marinya hadis yang lain pula, apa makna ala awqatiha awwaliha, mana salat jamaah, semaya di atas jamaah, iaitu semaya mengikut tepat hak surau kita duk buat semaya, masjid hak kita duk buat semaya. Kerana ia ada waktu yang tertentu, ada waktu yang muhaddad, tak boleh sama sekali. Dan amalan semaya ni kita jangan tahawan dengan dia, jangan buat mudah-mudah dengan dia. Kerana orang kalulah dia buat mudah-mudah dengan semaya, ini secara orang ni orang yang tidak Allah Ta'ala menerimakan amalan dia. Sebab sebagaimana kita telah dengar di dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata awwalu ma yuhasabu ala abdihi as-salah. Awal-awal sekali amalan yang dihitung, yang dikira di dalam terhadap hak kita sebagai orang mukmin, iaitu gapo as-salah. Apabila semaya itu sempurna, maka diterima amalan yang lain. Dengan sebab itu tak boleh kita sebagai mukminun, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nak memudahkan dalam urusan ini. Memudah di sini dalam arti lagu mana? Tak semaya. Itu makna mudah. Tak semaya dan kita kata semaya luar waktu dengan tidak ada keuzuran apa-apa. Bukan makna terlupa, bukan makna tertidur, bukan makna musafir. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni tutup daripada kita. Kita apabila Tuhan tutupkan kita, kita kena pakainya satu kaedah yang Nabi Musa telah guna.
Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Kita kena cepat, kena sungguh, kena awal supaya Allah Subhanahu wa taala meredai kita. Kita buatlah gapa-gapa kalau di awal-awal, mula-mula kita kerja, nescaya Allah Taala itu akan redha terhadap kita. Ini sebagai perjanjian Allah Taala terhadap kita. Kemudian as-salah ni ya dengan dia. Ya tak boleh nak lari as-salah dengan az-zakah. Lagu mana? Wa anfiqu mimma razaqnahum. Itu sifat mukminun. Mereka ini membelanjakan daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala merezeki akan mereka. Tuhan beri kepada kita segala-gala perkara. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Ta'ala bawa datang kepada kita semua perkara yang jadi kewajipan pihak kita berhajat. Daripada tempat kediaman, daripada pakaian, minuman, makanan, wabak teh, semua perkara ini Allah Ta'ala bawa datang kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu perkara daripada nikmat yang kita itu boleh dan hasil dia melainkan daripada Allah Ta'ala. Kita nak terasa tak terasa, nak khabar tak khabar, itu hal kita. Tapi yang sebenarnya daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka bagaimanakah kita tadi itu nak mengkekali perkara yang Tuhan itu beri kepada kita? Pasti kita kena menunaikan hak dia. Yakni kita kena syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Kerana orang yang syukur terhadap nikmat Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, nescaya Allah Ta'ala itu mentambahkan kepada dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat ini di dalam Al-Quran, tempat yang lain Tuhan katakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Khabarlah kepada manusia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata kalaulah kamu itu hai manusia syukur. Kalimah syukur ni makna kita menunaikan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita di atas jalan hak Tuhan. Menunai we kena. Menunaikan waktu hak Tuhan we kita guna kena. Menunaikan umur hak Tuhan we kita guna kena. Menunaikan harta benar ya Allah Ta'ala bagi pada kita, we kena pada tempat dia. Menunaikan kekuatan hak Tuhan we kita, we kena pada tempat dia, dan sebagainya. Tak kira apa, benda luar, benda dalam, semua kita guna untuk jalanan Allah Subhanahu wa taala. Hak pesen ni Allah Ta'ala kata la azidannakum, kami akan tambahnya dia. Tambah lagi, beri banyak lagi. Kerana nikmat apabila Tuhan nak tambah ni, sebagaimana Tuhan ayatlah, wa yazidakum min fadlih, Allah Ta'ala akan tambah kepada kamu wahai manusia daripada kelebihan Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Kita sebagai manusia, nikmat Tuhan nak beri, kelebihan Tuhan nak beri, tak terkhayal. Nikmat Tuhan nak beri ni tak tersakat, kerana kelebihan Tuhan itu tak tersakat. Kita sebagai manusia, kalaulah kita muamalah dengan Tuhan sebagaimana Tuhan muamalah dengan kita, dalam arti kata kita balas kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Suruh kita buat baik sebagaimana Tuhan buat baik pada kita. Ya Allah, tak sampai ini makam, ini pangkat ni, malaikat mereka yang benar-benar tajribah diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnahum. Mereka itu belanja daripada perkara yang Allah Ta'ala merezekikan kepada mereka. Kalimah mimma razaqnakum ni, di sini ulama pecah dua pendapat. Setengah pendapat maknanya az-zakat al-wajibah, zakat yang wajib yang kita senantiasa kena mengeluarkan. Masalah zakat ni tak boleh kita buat mudah-mudah juga. Zakat menepati salah. Terkadang kita tak faham gapo mana zakat. Wajib di atas kita memahami perkara-perkara tersebut. Zakat ni gapo dia? Wajib kita kena menunai sebagaimana kita menunaikan as-salat. Dan ada sedekah yang tatawwu', sedekah hak biasa umum.
Sedekah yang biasa kata gapo apa yang kata yang luaskan bagi kita yang kita nak hijau di atas kesukaan kita. Itu makna kata wa anfiqu mimma razaqnahu. Keadaan lagu mana ya Allah? Sirran wa alaniyah. Kalimah sirran wa alaniyah ni alim ulama dia beri makna kata sama ada orang nampak tak nampak kita senantiasa ada buat. Ini makna yang zahir bagi Al-Quran yang Tuhan itu hendak nyata dan terang, kata sirran wa alaniyah. Dengan sebab itu satu hari, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Ashabis Sunan juga, yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi ni berinya targhib, beri gemar terhadap sahabat dia untuk membantukan saudara dia. Lalu sahabat ni jadi berlambat sikit. Lambat. Apabila Nabi yang nak royak gapo, yang naik atas mimbar, dia royak. Sahabat ni berlambat sikit. Datang di kalangan orang Madinah, bawa satu bekas ataupun satu daripada buah taman. Mari letak di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata, "Ini hadiah aku kepadamu ya Rasulullah. Ini apa yang engkau itu ya Rasulullah suruh pada aku ni, aku nak tunai." Lalu Nabi kata, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu minha ila yaumil qiyamah." Sesiapa yang melaksanakan kalimah sanna, di sini kita jaga molek. Kalimah sanna makna orang yang melaksanakan akan perintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang oleh paham man sanna di sini bermakna man ibtada'a. La, bukan makna gitu. Ambil hadis ni untuk nak rengka di dalam agama, panggil rengka yang baik dan sebagainya, rengka dalam urusan agama. Mana dalilnya kata ada rengka agama, rengka yang baik dalam agama? Berdalil dengan man sanna. Ini tak kena mengena. Tak kena mengena dengan maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali, tak kena mengena. Man sanna hak kenanya terjemah lagu mana? Mereka yang melaksanakan. Man nafasa makna mereka yang menunaikan, melaksanakan perintahan jadi perintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruha, bagi dia itu ada kebaikan dah. Wa ajru man amila biha, dan balasan orang yang beramal seperti dia beramal. Kerana dia orang yang buat contoh tauladan di dalam membangkitkan, di dalam menghidupkan akan perintahan yang diperintah oleh agama kita, sama ada daripada Allah Ta'ala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahan ni kita faham dua dalam ahli sunnah wal jamaah. Wa imma min Allah wa imma min Rasulullah alaihi salatu wassalam. Daripada Allah ataupun daripada Nabi. Dua ni. Hak lain kena berdasar kepada itu dasar. Kalau tidak, tak boleh. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, yang melaksana juga, tapi melaksana apa yang ditegah, yang dilarang, yang yang ditakuti dalam agama, dia menghidupkan perkara tadi, dia melaksana perkara tadi, maka bagi dia dosa, dan bagi dia itu juga dosa-dosa orang yang buat kerja ikuti dia, tak ada kurang-kurang sedikit pun dosa hingga hari kiamat nanti. Dengan sebab itu kalimah sanna di situ kita nak faham atas jalan murak yang dikandaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nak faham hadis ni di sana sebagai maklum bagi kita orang sini lah, kita banyak orang belajar mengaji belaka dah ni. Mana nak faham hadis pasti kena ada sedikit daripada fiqhul hadis dan asbabil wurud. Sebab data hadis ni apa? Payah ustaz, payah tu nak faham kata apa Nabi boleh kecek lagu ni. Payah tu memang payah, tetapi nak tahu kata kita berhajat pada ilmu tu. Kena cari jumpa, tanya alim ulama, apa Nabi kecek lagu ni. Terkadang tahu sebab asbabil wurud. Dalam Quran panggil asbabin nuzul, sebab turunnya ayat Quran. Sungguh pun kata semua ayat ni terkadang kita tak semua kita boleh tahu kata sebab turun.
Tetapi salah satu daripada cara kita nak faham Quran ataupun hadis berhajat pada dua ilmu. Ilmu asbabin nuzul sakut pada dengan Al-Quran, ilmu asbabil wurud sakut pada dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak tahu. Sedikit lagi, kita menunaikan semaya dan kita infak di jalanan Allah Ta'ala apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita, sirran wa alaniyah. Ulama kata sirran wa alaniyah setengah pada lailan wa nahara, sama ada malam ataupun siang. Umar radhiyallahu anhu, dia ni beramal dengan ayat ni sehingga dia masa dia dah jadi khalifah di Madinatul Munawwarah, orang tak tahu kata bari depan rumah tadi itu mari daripada mana. Tahu dengan cara umum kata mari daripada kerajaan lah kalau kita kecek mudah-mudahnya. Tapi tak tahu pia yang mari letak, siapa yang mari beri, tak tahu di situ. Hari yang Sayyidina Umar meninggal, hari itulah para orang yang ada sebagai penduduk negeri Madinah boleh tahu kata itu pekerjaan Sayyidina Umar. Sehingga dia buat perkara yang baik itu, ya tak ada nak pergi khabar aku tu, khabar aku ni, tak. Kerana betul-betul dia nak menega dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok, sebab itulah Allah Ta'ala kata pada ayat yang belakang itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini harap nak bernega dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai perniagaan yang tidak ada kerugian. Lan tabur ni mana kata perniagaan yang tidak ada kerugian. Kita ni menega dalam dunia ni memanglah suruh menega. Tuhan kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Jangan kita makan harta di antara satu sama lain dengan cara batil, melainkan yang cara dengan kita menega di antaranya iaitu ada redai setengah di atas setengah. Di antara bai' dengan mushtari, orang beli orang jual. Suruh menega di dalam agama kita. Akan tetapi menega dalam dunia terkadang rugi. Terkadangnya tak dapat laba, terkadang tak dapat untung. Akan tetapi menega dengan Allah Ta'ala, menega pesening, memang dia tak rugi sama sekali. Tak akan rugi bagi kita di atas kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan sebab itu kalimah tijaratan lan tabur, Sayyidina Umar dia faham benar. Bacalah ayyamis sahabah, ayyamis salaf, sama ada sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, ramai di kalangan ulama-ulama dan sahabat-sahabat tabi'in mentatbiqkan diri dia dengan semaya, dengan anfiqu mimma razaqnahum. Kalau perkara ini kita akan dapat gambaran dan jalanan, dan kita pakat mari beramal sekadar mana kita mampu, sekadar mana kita boleh, sekadar mana kita adanya kuasaan. Itu makna kata yarjuna tijarah. Setengah ulama beri kalimah tijarah ay thawaban indallah, pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pasti hasil bagi kita, yang pasti boleh bagi kita. Kerana Allah Ta'ala ghayak dan jelas di dalam Al-Quran, man amila salihan fali nafsih. Siapa dia buat kebaikan, maka itu untuk diri dia, bagi diri dia. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Siapa dia buat tak molek, maka diri dia. Allah Ta'ala tak zalim diri manusia. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, kata innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya sesungguhnya Allah Ta'ala tak menzalimi akan manusia sedikit pun, akan tetapi manusia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Tuhan suruh tak buat, hak Tuhan larangnya langgar. Ini adalah perkara-perkara yang manusia sendiri pilih, manusia sendiri yang dia buat, manusia sendiri yang dia calonkan diri dia. Maka masuk di dalam kata dia adalah zaluman, dia sangat-sangat zalim. Sifat manusia ni dua, hak mengasasi hak Tuhan dua ayat senantiasa dalam Quran, wa ima zalim wa ima satu lagi iaitu tak jahil, tak tahu. Dua ni sifat. Sebab tu dalam agama kita nak akadnya kejahilan, nak akadnya kezaliman. Tak mau nak zalim, tak mau nak jadi
apa nama orang yang kata jahil. Jahil kita nak duk tak tahu semua ni tak boleh. Senantiasa kita kena menghalangkan kejahilan di dalam diri kita, di dalam hidupan kita. Tak boleh. Pasti ni terkadang kita ni tahu belaka urusan dunia, kita tahu semua. Tak ada jadi benda kita tak tahu. Ikut orang tanya urusan dunia, tahu belaka. Tetapi bab sakut paut dengan agama kita tak tahu. Tuhan celah perkara-perkara lagu. Tuhan rayak ke? Ya. Tuhan kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu belaka hal dunia, sama ada kecil ataupun besar, zahir ataupun batin, dalam ataupun luar, tapi wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tentang akhirat tak tahu gapo. Apa makna wa hum 'anil akhirati hum ghafilun? Hukum hakam tak tahu gapo. Mana halal, mana haram, mananya wajib, mananya makruh, mananya haram, mananya sunat, tak tahu. Kita apabila kita mencalonkan diri kita duduk dalam keadaan gitu, lain tak bukan kita sendiri yang menzalim diri kita, bukan orang lain. Ini perkara yang kita patut muhasabah belum diri kita sebelum daripada Allah Ta'ala mengkira dan muhasabah akan diri kita. Kemudian ada lagi masa sikit ke? Pukul berapa, Imam? Sikit lagi insya-Allah ada. Iaitu tengok di sini. Tuhan kata liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah. Liyuwaffiyahum, supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan terhadap mereka itu ganjaran-ganjaran mereka. Tuhan nak sempurna. Kita ni ingat satu perkara. Kita sekarang ni kita duk sembahyang, duk puasa, duk zakat, duk haji, duk zikir, gapo segala-gala perkara hak Tuhan suruh kita buat, bukan mana sia-sia nah. Sebab orang apabila ada agama, ia akan Tuhan hidup di dalam kebahagiaan. Lalu apa nama Tuhan hidup adalah hayatan tayyibah. Hidup di dalam hidupan yang bahagia, hidupan yang bagus dan molek. Itu makna kata liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, dan Allah Ta'ala tambahkan mereka itu daripada kelebihan yang mereka itu tak terlintas pun di dalam akal fikiran mereka. Terkadang Tuhan kita ni sebagaimana Amos sebut tadilah, benda yang kita tak terlintas di dalam akal fikiran. Tuhan ni kuasa. Terkadang orang kita ni sakit dia ni doktor tak jamin. Ada seorang daripada kalangan orang Arab ni berita hak sungguh, cerita hak sungguh. Dia ni pergi puabat diri dia lepas ke Amerika mana dah. Penyakit jantung dia. Mama kata mung ni, doktor kata mung ni tak boleh nak lepas daripada 2 bulan dah nak duduk tamu muka bumi ni. Di atas ilmu aku lah. Dia kata nak buat kan? Qadarullah ma syafa'an. Allah Ta'ala takdir jadi, dia kata. Lalu dia klik pada negara dia Mesir lah, orang Mesir, orang Mansurah. Dia satu hari itu driver kereta dia tu dah bawa dia semua lah, kadang-kadang driver kereta lah dia bawa, orang kaya sungguh. Lalu dia berhenti nak beli satu perkara, driver dia nak beli satu perkara, hajat gapo, dia duduk atas kereta. Dia duduk atas kereta ni dia tengok muka orang Mesir ni banyak kesusah. Dia tengok seorang perempuan tua sangat, umur 80 naik ke atas, duduk menyatak di tepi jalan raya tu dekat dengan orang duk jual daging. Dekat dengan orang duk jual daging ni, kalau kita pernah pergi di negeri Arab ni, dia tak support patah kita je buat. Kalau kata tulis sungguh lah, dia buat habis isi, tak ada lekat walaupun sikit pun daging dia tulis. Adapun di negara kita Asia ni, kalau kata kita nak beli tulis di pasar di mananya ada juga daging-daging lekat, tetapi di sana ada. Dia dah perhati dengan mata, dia dah tengok keadaan tadi itu, kata oleh perempuan ni mari apa. Lalu dia setelah daripada sudah driver kereta dia tu mari pada kereta dia, dia tanya, cuba pergi tanya orang perempuan tu ataupun tuai kedai tu ada jual daging tu, gapo je orang perempuan ni mari buat apa sini, duk apa sini, nak tahu. Lalu tuai kedai tu ya kata orang perempuan ni ada
cucu dia ramai. Anak dia tu baik kerja luar negara, tinggalnya cucu-cucu duduk dengan dia. Dia sorry tak ada dah. Suami dia meninggal dah. Dia duduk dengan cucu dia 4-5 orang. Ya mari sama-sama ada kutip tulah-tulah gitu lah. Mari nak rebuh-rebuh anak cucu dia boleh makan, boleh duduk gitu. Orang Mesir kalau susah-susah sungguh. Lalu pelik mai royak kepada tuai yang punya ni di kereta. Tuai kata, "Bui daging kepada dia 2 kilo. Bui. Tak apa aku bayar sikit. Bui." Tiap-tiap kali oleh perempuan ni mari bui, tapi tak sarayak lah kata aku dah bagi, tak sarayak. Bui tuai dia bui, tak apa kita bayar. No, tu tak ada jadi pelik bagi orang yang ada duit, hak Tuhan beri keluasan, kebebasan tu tak ada jadi pelik. Dia beri lagu tu dalam masa tiap-tiap kali oleh perempuan tu mari boleh sama. Tak kira mari bila boleh sama. Dalam jarak 2 bulan. Dalam masa doktor kata mung ni akan kembali kepada rahmatillah dah lah. Tapi 2 bulan dia buat amal lagu tu. Lagu mana Tuhan? Gicik pula kali yang terakhir. Ini perkara yang sungguh, berita berlaku sungguh. Tak ada perkara tu. Menengung doktor. Bagaimana mustahil dari ilmu aku nak hingga penyakit jatuh mung ni daripada apa ilmu aku tahu. Mudah buat gapo, makan ubat gapo. Nak makan ubat gapo lagi aku ni habis harap pe. Dia kata tunggu nak mati dah ya takut. Tapi dia kata hingga mu tak ada dah penyakit. Ayat kata gapo ninglah maksud wa yazidahum min fadlih. Kelebihan hak Tuhan beri tak terkhayal. Manusia terkadang kita ni susah payah tak ada jalan keluar, tetapi kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar itu luas. Percayalah kepada apa yang Tuhan kata wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengampun. Kita ni senantiasa salah siada malam. Siaranlah kita salah, tetapi Tuhan nak ampun pada kita. Hendaklah kita minta ampun kepada dia. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah. Sesungguhnya aku sangat beri ampun kepada mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan itu syakur. Apa makna syakur? Makna Tuhan itu suka. Dan suka nak terima kasih daripada kita yang kita kerja akan amalan yang sebenarnya daripada kita. Apabila syukur pada Allah Ta'ala, maka kita akan dapat daripada ganjaran Tuhan. Satu dah pahala, yang kedua kelebihan Tuhan akan tambah lagi. Ini perkara yang tak dapat nampak dengan mata kepala malaikat. Tiap-tiap orang yang membenarkan dengan ini ayat dan membenarkan dengan ajaran Tuhan dan muamalah dengan Tuhan, ia akan tahulah Tuhan nak balas lagu mana terhadap dia. Itulah sedikit pada pagi ini apa isi kandungan Al-Quranul Karim yang saya boleh mengemukakan kepada saudara kita yang dihormati di sini, supaya perkara-perkara itu boleh tertanam di dalam diri kita. Al-Quran kita mengajilah dengan siapa pun tak apa, asal dia baca Quran kita dengar, dia tafsirkan Quran dengan Quran, hadis dengan Quran, dan aqwal sahabah dan sirah-sirah Nabi, dan benda berlaku sungguh di dalam wakil suasana kita duduk sungguh ni, maka mengajilah, terimalah ilmu daripada mereka, ikutlah siapa-siapa pun. Itu adalah satu orang yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita, utuskan kepada kita, supaya kita boleh dengarkan isi kandungan Al-Quran daripada dia. Dan apabila kita melazimi diri kita dengan perkara tersebut, nascaya Allah Ta'ala balaskan kebaikan kepada kita tak terhingga. Itulah satu pengingatan kepada saudara kita di sini. Maka pada akhir ini sekalianlah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.